Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-71 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah, yakni sebelum kamu menghadapi musuh. Kemudian bila dikehendaki, maralah ke medan perang sepuak demi sepuak, atau jika perlu maralah serentak beramai-ramai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas dalam kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah memerintahkan mereka agar berjihad, berjuang menentang orang-orang yang kafir dan keluar berjihad dengan penuh keberanian semata-mata untuk melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini berkesinambungan daripada ayat yang sudah, bahawa apabila disebut tentang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka diperintahkan juga orang-orang yang taat ini agar melakukan sesuatu dalam konteks menghidupkan agama Allah dan meninggikan dakwah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan diperintahkan supaya mereka tidak pergi menyerang musuh mereka, sehingga mereka benar-benar mengetahui dan mempunyai suatu tactical dan technical dalam usaha mereka, atau sebelum mereka melaksanakan apa juga tindakan dalam memerangi musuh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut khudhu hidrakum, yang membawa maksud bersiap sedialah kamu wahai orang-orang beriman dalam berhadapan terhadap musuh-musuh kamu, dan hendaklah kamu sentiasa dalam keadaan siap siaga dan bersiap sedia untuk bertemu dan bertempur dengan musuh-musuh kamu dengan keimanan yang kuat, yang mantap, dan juga dengan persenjataan yang mencukupi. Maka ini adalah suatu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai suatu bukti keimanan kepada Allah ialah dalam hal menghadapi musuh di medan peperangan, di medan jihad fi sabilillah, hendaklah kita bersiap sedia, mempunyai pengetahuan, mempunyai cara dan kaedah yang tersendiri dalam berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud bukan masuk berperang dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan, tidak ada taktik dan sebagainya. Maka ini jelas merupakan suatu seruan daripada Allah dan menunjukkan kepada kita al-akhdhu bil asbab, mengambil tindakan, mengambil apa jua langkah berjaga-jaga, langkah untuk bersiap sedia
adalah suatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana baginda telah mengutuskan sahabat-sahabat yang berperanan sebagai jawasis, sebagai pengintip, perisik, untuk memberitahu kepada baginda apakah yang diperkatakan oleh orang-orang Makkah. Dan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada perisikan itu, maka Nabi merancang strategi untuk tindakan atau serangan atau apa jua yang hendak dilakukan dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Khalid Al-Walid ketika peperangan Al-Yamamah, beliau menyebutkan haribhum bimithli ma yuharibunak bihi as-sayf bis-sayf wa rumhu bir-rumh. Perangilah mereka seperti mana atau dengan senjata yang serupa seperti mana mereka memerangi kamu. Pedang dengan pedang, panah dengan panah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bukti yang jelas kepada kita bagaimana persiapan dan persediaan untuk berhadapan musuh itu berbeza-beza. Dan ia bergantung kepada keadaan musuh yang sedang dihadapi, kekuatan musuh yang sedang dihadapi. Dan itulah yang dimaksudkan dengan frasa khudhu hidrakum, sebagai suatu seruan kepada sekalian orang yang beriman, bukan sahaja pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada mana-mana ataupun pada bila-bila masa juga, di setiap keadaan, di setiap zaman ataupun masa dan tempat juga, supaya memperelokkan persiapan untuk berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai cara, dengan pelbagai taktik, dengan pelbagai alat dan sebagainya yang akan menjadikan ummah Islamiyah itu akan digeruni oleh musuh-musuhnya, sama ada musuh daripada dalam maupun musuh daripada luar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, fanfiru thubatin awinfiru jami'a, sebagai suatu tindakan berasingan setelah mengambil tindakan berawasan ataupun mengambil tindakan berhati-hati. Maka orang-orang yang beriman apabila mereka mengambil tindakan berhati-hati, awas dengan apa juga keadaan yang sedang berlaku, maka mereka akan mengetahui apakah kaedah, apakah taktikal yang paling sesuai, apakah senjata yang paling sesuai digunakan untuk berhadapan dengan musuh yang telah pun diketahui keadaan mereka, bilangan mereka, kekuatan mereka dan sebagainya. Dan kalimah fanfiru daripada an-nafr bermaksud al-khuruju ila amalin minal a'mali bisur'ah, iaitu keluar untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan segera. Maka fanfiru di situ membawa suatu maksud keluar berperang dalam keadaan cergas, dalam keadaan proaktif, dalam keadaan yang segera dan tidak bertangguh-tangguh lagi. Maka yang dikehendaki daripada perintah fanfiru di sini ialah keluarlah kamu, ukhruju ila qitali a'daikum, keluarlah kamu untuk membunuh ataupun menyerang musuh-musuhmu, bihimmatin wa nasyat, dengan penuh semangat, dengan penuh cergas. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang biasa kita mendengarnya, wa idza stunfirtum fanfiru, maka apabila kamu diseru untuk bangkit, maka bangkitlah, maka keluarlah berperang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manakala kalimah thubatin yang bermaksud al-jama'ah wal isbah min al-fursan, iaitu secara berkumpulan, secara berketumbukan, suatu kumpulan dan suatu kumpulan yang berbeza. Bermaksud, hendaklah kamu wahai orang-orang beriman sentiasa dalam keadaan bersiap siaga berhadapan dengan musuh kamu, dan jangan kamu lalai dengan konspirasi dan penipuan musuh-musuh kamu. Maka apabila sampai masanya untuk kamu menyerang mereka, maka keluarlah dengan penuh semangat dan keyakinan, secara berjamaah, secara berkumpulan, selepas satu kumpulan.
puak selepas satu puak. Ataupun fanfiru jami'a, ataupun keluarlah kamu berhadapan dengan musuh kamu dalam keadaan bersama-sama dalam suatu ketumbukan yang satu kumpulan yang sama. Maka peperangan ataupun serangan kamu terhadap musuh-musuh kamu itu kadangkala memerlukan kamu untuk keluar sedikit demi sedikit, kumpulan demi kumpulan, dan kadangkala memerlukan kamu keluar dengan sekaligus beramai-ramai. Maka itu adalah taktik yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman tatkala memerangi musuh-musuh mereka. Maka pilihlah taktik yang mana satu yang lebih sesuai dengan keadaan ketika itu. Maka ini merupakan suatu ajaran, suatu didikan daripada Allah Subhanahu wa taala terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda, para tentera mukminin dalam berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya, beberapa istilah yang digunakan dalam menggambarkan bilangan tentera yang ada dalam kumpulan tersebut. Al-Jaish merupakan kumpulan tentera yang bersepadu. Bermaksud bila kumpulan itu keluar bersama-sama dalam satu kumpulan yang satu, maka dipanggil sebagai Al-Jaish. Sementara As-Sariyah juga merujuk kepada kumpulan tentera juga, tetapi ia adalah terdiri daripada kumpulan-kumpulan kecil daripada dengan kekuatan 5 orang sehingga 300 atau 400 orang tentera. Manakala jika bilangan itu melebihi daripada 300 ataupun 400 dipanggil sebagai minsar. Minsar bermaksud kumpulan tentera-tentera muslimin yang jumlahnya sehingga 800 orang. Dan jika lebih daripada 800 orang tentera, maka dinamakan jaish tadi, iaitu sehingga ke 4,000 orang tentera. Dan jika lebih daripada 4,000 orang tentera, dipanggil jahfal, iaitu kumpulan yang lebih ramai daripada jaish. Dan sekiranya lebih daripada itu, maka dipanggil al-jaishul azim, iaitu kumpulan yang paling ramai, yang besar, yang bilangannya sangat ramai. Dan ada pun disebut juga kumpulan yang kecil-kecil daripada Sariyah, yang kecil itu ada lagi kumpulan yang lebih kecil, maka dipanggil ba'than. Dan demikianlah istilah-istilah dalam menunjukkan bilangan-bilangan tentera dalam suatu kumpulan peperangan itu. Maka ayat ini secara kesimpulannya memberitahu kepada kita tentang peperangan, walaupun ia menceritakan tentang bagaimana Allah berpesan, bagaimana Allah mengajar supaya tentera-tentera muslimin itu bersiap sedia, supaya tentera muslimin itu mengetahui dengan siapakah mereka akan bertempur, kekuatan musuh, persiapan musuh. Maka berdasarkan maklumat itu mereka memilih apa jua cara dalam taktik peperangan mereka. Walaupun itu cerita dalam ayat ini, tetapi secara pengajarannya kita boleh ambil bahawa ia merupakan suatu petunjuk kepada kita supaya segera dalam melakukan kebaikan, bertaktik, mempunyai perancangan dalam apa jua kerja baik yang kita buat. Jangan hanya kita melakukan sesuatu itu tanpa perancangan, tanpa memikirkan keadaan dan situasi yang kita sedang hadapi ketika itu. Maka itu adalah suatu pengajaran yang penting dalam ayat ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.